Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nadia binti Syafi'i. Mengambil kursus pengantar perundangan Islam. Tajuk perkongsian saya hari ini ialah Al-Quran dan Manusia. Saya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia mengambil kursus biologi daripada Fakulti Sains dan Teknologi. Okey, baiklah. Pengenalan. Al-Quran atau Quran dalam bahasa Arab, Al-Quran ialah kitab suci bagi umat Islam. Menurut ajaran Islam, Al-Quran ialah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang secara mutawatir, iaitu secara berperingkat. Perihal diturunkan Al-Quran mempunyai kaitan rapat dengan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Ada yang diturunkan di Mekah dan sebahagian lagi diturunkan di Madinah. Okay, seterusnya, lafaz Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan atau himpunan huruf dan kalimah. Seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah bahasa Arab dan kita sebagai umat Islam, kita belajar untuk membaca Al-Quran. Sebab tulisannya, huruf-hurufnya adalah bahasa Jawi. Alif sampai Ya tu Jawi. Manakala dari segi istilah pula, Al-Quran ialah kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah. Bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Sebenarnya saya tahu semua orang tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan secara berperingkat, dan malaikat yang diutuskan untuk menurunkan Al-Quran ni ialah malaikat Jibril. So saya rasa semua orang tahu itu. Okey, seterusnya, kebaikan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang utama kerana memberikan banyak manfaat kepada para pembacanya, baik membacanya dengan lancar atau tidak. Setiap satu huruf di dalam Al-Quran itu memberikan kita pahala. Dan Al-Quran ini sebenarnya sangat dekat dengan manusia sebab bila diturunkan oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sebenarnya Al-Quran ini ialah bicara Allah, kalam Allah yang apabila timbul satu persoalan di dalam masyarakat itu, Nabi Muhammad akan berdoa kepada Allah dan bertanya macam mana solusi untuk menyelesaikan satu perkara tersebut. Jadinya Al-Quran ini, wahyu Allah ini diturunkan bagi menjawab segala persoalan itu. So maksudnya Al-Quran ni sangat dekat dengan manusia sebab segala permasalahan yang timbul dari segi kesihatan tubuh manusia, bagaimana untuk melakukan ibadah, bagaimana untuk hidup di masyarakat sekalipun ada ditulis dalam Al-Quran. Jadi sebagai manusia dan khususnya sebenarnya umat Islam, kita wajib mempelajari cara untuk membaca Al-Quran supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya kita tahu apa tujuan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Okay, seterusnya, ini adalah kebaikan yang pertama, mendapatkan pahala. Sabda Nabi Muhammad SAW bermaksud siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, iaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Maksudnya dekat sini, saya pernah, apa yang saya pelajari daripada ustaz dan ustazah saya, satu huruf yang kita baca tu, dia memberi pahala 10 kali ganda. Ni 10 kali lipatnya. Satu huruf 10 kali lipat, 10 kali pahala. Apalagi kalau kita dapat membaca satu ayat. So, maksudnya di samping kita membaca Al-Quran ni, mempelajari Al-Quran sebab kita nak tahu apa kita punya tanggungjawab sebagai manusia dan khalifah di muka bumi ni, kita dapat kumpul pahala. Sebenarnya ibadah ni bukan saja solat, memberi sedekah, baca Al-Quran pun kita dapat pahala yang sangat berlipat kali ganda. So maksudnya sebenarnya senang untuk masuk syurga, tapi kenapa lagi untuk zaman muda, zaman sekarang, lagi anak-anak muda, selalu lepas solat tu doa pun sikit-sikit je. Lepas tu nak baca Al-Quran jarang sekali. Dia pun nasib baik kalau ada baca Yasin dari Khamis. Kalau tak, wallahualam. Sebenarnya sangat senang untuk mengumpul pahala lah dengan baca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, juga barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10.
Ini yang saya terangkan tadi tu. Satu huruf je dah dapat 10 pahala. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Ini kalau kita perasan, kita baca Al-Quran kan, ada satu surah tu dia punya permulaan surah itu bukan ialah bismillahirrahmanirrahim, lepas tu bukan terus satu ayat yang penuh. Dia macam ada huruf-huruf yang qaf, sad, alif, lam, mim. Setiap satu huruf itu dikira satu. Alif satu, mim satu, lam satu, mim satu. Bukan alif lam mim itu ada satu huruf. Tak. So maksudnya setiap huruf itu dikira dengan satu. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Muttafaq alaih. Seterusnya, kebaikan yang kedua ialah memberi kehormatan bagi kedua orang tua. Siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, kerana anakmu telah membawa Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapanya mahkota di hari kiamat. Cahayanya, yakni mahkota tersebut, lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu, matahari berada di rumahmu, iaitu dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini, iaitu Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya, bila kita mengamalkan baca Al-Quran ni, kita membaca dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran tu, sebenarnya ia bukan sahaja membawa kebaikan untuk diri kita sendiri. Nampak? Dia memberikan kehormatan kepada orang tua kita di hari akhirat kelak. Orang tua kita akan dipakaikan mahkota yang sangat bersinar-sinar, dan sinarnya lebih bersinar daripada matahari yang kita tengok sekarang ni. So maksudnya kita pun akan dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang anak yang soleh dan solehah dan tidak melupakan ibu bapa kita. Sebab bila kita baca Al-Quran, kita dapat mengadakan ibu bapa kita mahkota yang sangat bersinar-sinar, terangnya lebih daripada matahari. Jadinya kepada anak-anak muda zaman sekarang, kita tak boleh lah. Kita sepatutnya membaca Al-Quran tu jangan lupa, tak boleh culas, baca Al-Quran tak boleh malas. So sebab mana dapat ibadah yang bukan saja memberi kebaikan untuk diri sendiri, malah kita dapat contribute, kita dapat memberi ganjaran, memberi sesuatu pada ibu bapa kita. So bacalah Al-Quran. Okay. Yang ketiga, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Hadis riwayat Muslim. Puasa dan Al-Quran keduanya akan berikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Taala, iaitu Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membaca pula baginya cahaya di hari kiamat. Dapat syafaat lagi waktu hari kiamat. Siapa yang rajin baca Al-Quran ni, nanti waktu hari kiamat dapat syafaat. Siapa tak nak kan? Okay. Seterusnya, yang keempat, mendapatkan ketenangan. Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah SWT sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat dan disanjungi oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Selain zikir, kita tahu zikir memberi ketenangan yang sangat berkesan lah. Dengan berzikir kita sangat diberikan ketenangan. Membaca Al-Quran juga kita akan diberi ketenangan. Lepas tu mereka akan diberi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat dan disanjungi oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisinya. Sebenarnya bukan baca Al-Quran je,
kita akan dapat ketenangan. Kita dengar Al-Quran, dengar orang lain baca Al-Quran pun kita dapat ketenangan. Dan walaupun kita tak membaca Al-Quran, tapi kita senyap dan dengar orang lain baca Al-Quran, kita pun dapat pahala. Senangnya nak mengumpul pahala dengan baca Al-Quran ni. Dengan Al-Quran, maksudnya kita tak baca pun kita dapat pahala dengan mendengar ni. Tapi kita kena hormatlah orang yang baca Al-Quran tu. Bukan waktu orang baca Al-Quran kita dengar muzik, kita dengar lagu, memang takkan dapat pahala lah. Contoh, kita kena hormat. Yang kelima, membuat tubuh lebih sihat. Hendaknya kamu menggunakan kedua ubat-ubat madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Yang inilah yang saya akan kongsi dengan lebih lanjut nanti. Macam mana perkaitan Al-Quran ini dapat menyihatkan tubuh badan. Okay, Al-Quran dan manusia. Mukjizat Al-Quran ke atas otak, saraf dan tubuh. Bagaimana membaca Al-Quran ini dapat mengaktifkan sel-sel dalam tubuh manusia. Bagaimana kita kata Al-Quran ini sangat dekat dengan kita, dengan manusia. Bukan saja dia bagi cara macam mana kita nak menjalani kehidupan seharian kita, macam mana kita harus segala adab-adab, adab dengan orang tua, adab dengan guru, adab ketika mendengar ceramah ataupun perkongsian juga ada, adab untuk ilmu. Macam-macam lagi lah dalam masalah yang timbul dalam masyarakat juga terdapat dalam Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran ini sangat dekat dengan manusia. Dari Dr. Al-Qadri, melalui penelitiannya dan kajiannya di sebuah klinik di Florida, Amerika Syarikat, berjaya membuktikan hanya dengan mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang Muslim, baik mereka yang fasih, berbahasa Arab ataupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologi yang sangat besar. Sebenarnya selain daripada doktor-doktor yang beragama Islam sendiri, sebenarnya ramai juga researcher ataupun pengkaji-pengkaji dari yang bukan agama Islam sekalipun, diorang mengkaji Al-Quran sebab diorang tahu Al-Quran ini adalah satu yang lengkap, kan, macam satu yang lengkap dan mengandungi pelbagai rahsia kesihatan dan sebagainya daripada untuk kegunaan manusia sehari-hari. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita dapat lihat bukan profesor daripada yang beragama Islam saja yang mengkaji Al-Quran ni, tapi profesor yang bukan agama Islam pun banyak mengkaji Al-Quran. So bunyi yang bergerak dari telinga ke otak akan memberi kesan kepada sel-sel otak. Saintis baru-baru ini mendapati bahawa bunyi dari bacaan Al-Quran mempunyai kuasa penyembuhan yang menakjubkan. Baca Al-Quran mempunyai kesan menakjubkan pada sel-sel dan mampu mengembalikan keseimbangan mereka. Otak adalah organ-organ yang mengawal badan dan daripadanya perintah datang ke seluruh organ-organ badan, terutama sistem imun. Saya pelajar sains, so kat sini saya belajar bahawa tanpa otak kita mati. Maksudnya segala fungsi yang badan kita lakukan, segala tindakan kimia yang badan kita lakukan adalah datangnya daripada perintah otak. So maksudnya sains mengatakan manusia itu mati tanpa otak, bukan tanpa degupan jantung. Sebenarnya tanpa otak takkan dapat berlaku segala arahan supaya kita melakukan breathing, maksudnya pernafasan, tak boleh berlaku tanpa arahan daripada otak. So itulah sebabnya dan macam saya cakap tadi, bila kita walaupun kita dengar orang baca Al-Quran je, kita dapat pahala dan ianya terbukti dapat memberi kesihatan kepada kita. Nampak ya? Bunyi yang bergerak dari telinga ke otak akan memberi kesan pada sel-sel otak. Bunyi yang bergerak dari telinga. Maksudnya kita tak baca Al-Quran pun, tapi kita dengar orang baca Al-Quran. Dia akan terus stimulate ataupun menggerakkan sel-sel otak kita. Okey, seterusnya penurunan kemurungan, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, mengubati berbagai macam penyakit merupakan pengaruh umum yang dirasakan oleh orang yang terlibat dalam penyelidikan beliau. Penemuan doktor psikologi ini tidak menentu. Maksudnya banyak biasalah doktor ni melakukan kajian dan dia adalah anak-anak murid dia ataupun yang membantu dalam kajian ini. Dan melalui penelitian beliau, melalui hasil dapatan beliau, mereka mendapati penurunan kemurungan, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, mengobati berbagai macam penyakit adalah yang dirasakan bagi mereka yang terlibat dalam
research beliau ini. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mengesan tekanan darah, degupan jantung, ketahanan otot dan ketahanan kulit terhadap aliran elektrik. Dia guna macam-macam teknologi zaman moden ni untuk mengkaji Al-Quran ni, kesan Al-Quran ni, yang kesan Al-Quran terhadap manusia. Satu sel kanser meletup dengan menggunakan frekuensi bunyi bacaan dari Al-Quran sahaja. Itulah sebabnya bacaan Al-Quran mempunyai kesan yang hebat untuk merawat kanser berbahaya dan penyakit yang tidak boleh diubati. Sekarang ni kan kita banyak dengar kanser, berbagai jenis kanser kan. Kanser usus lah, kanser otak lah, kanser nanah rahim. Sebenarnya sains masih tidak dapat menemukan ubat yang saintifik, ubat yang sebenar-benarnya untuk merawat kanser tersebut. Tapi sebenarnya dalam dengan baca Al-Quran kita dan mendengar ayat Al-Quran, kita dapat mengubati penyakit kanser ni. Orang yang mengidap kanser ni boleh sembuh dengan hanya dengar orang baca Al-Quran, sebab frekuensi ayat Al-Quran tu boleh mengecutkan, boleh memusnahkan sel-sel kanser tu. Tapi dari segi saintifik tak mampu. Jadinya apa-apa pun kita kena rujuk semula Al-Quran dan hadis. Dari hasil uji kajinya, dia membuat kesimpulan bacaan Al-Quran berpengaruh besar sehingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Kajian Dr. Al-Qadi ini diperkuatkan pula oleh kajian lain yang dilakukan oleh doktor yang berbeza. Dalam laporan kajian yang disampaikan dalam Persidangan Perubatan Islam Amerika Utara pada tahun 1984 disebutkan Al-Quran terbukti mampu mendatangkan ketenangan jiwa sehingga 97% bagi mereka yang mendengarkannya. Bukan Dr. Al-Qadi ini saja yang buat research tentang Al-Quran. Banyak lagi profesor ataupun para ilmuwan lain yang mengkaji Al-Quran dan turut mendapati benda yang sama, iaitu dengan baca Al-Quran ni kita dapat ketenangan jiwa dan selain itu dapat mengaktifkan sel-sel dalam tubuh dan banyaklah berkaitan dengan kesihatan tubuh badan manusia ni. Seterusnya, menurut kajian, bayi yang berusia 48 jam yang kepadanya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dari tape recorder menunjukkan respon tersenyum dan menjadi lebih tenang. Sungguh satu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar. Kita mempunyai Al-Quran, kita selain menjadi ibadah dalam bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani kita. Jika mendengar muzik klasik boleh mempengaruhi kecerdasan intelektual, IQ dan kecerdasan emosi, EQ seseorang, bacaan Al-Quran lebih dari itu. Selain mempengaruhi IQ dan EQ, bacaan Al-Quran mempengaruhi kecerdasan spiritual. Seterusnya, fakta ilmiah. Saya ingin berkongsi fakta ilmiah. Mendengar Al-Quran selama 3 jam sehari dapat meningkatkan sistem imunisi tubuh, melindungi kesihatan hati dan otak, memperbaharui semula sel-sel tubuh. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204 bermaksud, dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Gelombang bunyi dari ayat suci Al-Quran akan mengaktifkan sel-sel tubuh dan dapat menyembuhkan penyakit seperti serangan jantung dan kanser. Ini adalah ringkasan penciptaan manusia menurut Al-Quran. Pada ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahawa Allah menciptakan manusia dari muftah yang terkenal alam dunia kedoktoran dengan istilah spermatozoa yang terdapat pada dirinya dan umum yang terdapat pada wanita dan ovum yang terdapat pada wanita. Dan melalui surah Al-Hajj ayat 5 pula Allah SWT menerangkan proses kejadian manusia di dalam rahim ibunya dan kehidupan manusia setelah ia lahir sampai mati sebagai berikut. Allah telah menciptakan manusia pertama iaitu Adam dari tanah. Kemudian dari Adam menciptakan isterinya Hawa. Dari kedua jenis ini berkembang biak manusia dalam proses yang banyak dan dapat pula bererti bahawa manusia diciptakan Allah berasal dari sel mani, iaitu perkahwinan sperma lelaki dan ovum dalam rahim wanita. Dalam secara ringkasnya banyak lagi yang saya dapat daripada hasil carian saya. Daripada surah Al-Mu'minun ayat 14, pada ayat ini Allah menjelaskan bahawa air mani itu dikembangkan dalam beberapa minggu sehingga menjadi segumpal darah. Dari darah dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu ada bahagian dalamnya yang Allah jadikan tulang belulang, dan ada bahagian lain unsur daging yang dijadikan daging. Kemudian
tulang lunak itu Allah bungkus dengan daging laksana pakaian menutup tubuh, kemudian Allah jadikan makhluk yang berbentuk lain selain ditiupkan roh ke dalamnya, maka jadilah manusia yang sempurna. Dalam Al-Quran juga disebutkan macam mana hasil macam mana manusia itu terbentuk. Ada banyak lagi kajian, ada banyak lagi ayat-ayat yang dapat membuktikan bahawa macam mana manusia ini terbentuk. Kemudian Allah SWT menerangkan bahawa manusia yang diciptakannya dari tanah itu mengalami hidup dalam 3 masa, iaitu masa kanak-kanak, masa dewasa dan masa tua. Di antara manusia yang diwafatkannya pada masa kanak-kanak, ada pula manusia pada dewasa dan ada pula manusia yang diwafatkan Allah pada waktu tua. Itu saja, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Demikian saja perkongsian saya pada hari ini. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.